Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim wa bi khair ya karim. Alhamdulillah. Pada malam ini kita jumpa lagi dalam sesi live Uncle, okey. Nama Uncle Sufian Ismail, merupakan pengamal perundangan syariah di negeri Sabah, okey. So pada malam ini, macam malam-malam sebelum ni, kita akan sharing kita punya sesi live dalam isu-isu perundangan syariah di Mahkamah Syariah. Khasnya untuk orang di negeri Sabah dan secara amnya semua rakyat Malaysia yang ada keinginan untuk mengetahui hak-hak mereka. Tidak kisahlah sama ada suami atau isteri atau mana-mana umat Islam yang berminat untuk mengetahui ilmu-ilmu syariah di Mahkamah Syariah. Okay. Secara spesifiknya kita akan bincangkan isu syariah sebagai pengetahuan daripada yang dah tahu jadi tahu. Selama ni banyak orang yang keliru pasal hak sebagai seorang isteri, sebagai seorang suami, sebagai seorang anak, kan? So kita akan sharing. So kita punya live ni Uncle buat satu platform khas untuk tanya secara percuma. So okay, mungkin bagi mereka yang berada di talian di wall Uncle, sama ada di TikTok maupun FB, bolehlah invite kawan-kawan kan. Kita kasih ramai-ramai kita punya majlis ilmu. Bukanlah Uncle mau mengajar, tapi sekadar berkongsi atau sharing apa-apa pengalaman Uncle selama menjalankan tugas sebagai pengamal perundangan syariah di Mahkamah Syariah, atau lebih dikenali dengan peguam syar'i lah. Okey. So okey, mana-mana yang sudah di talian boleh komen Uncle, suara Uncle clear ke tidak, mungkin boleh berkenalan daripada daerah mana, negeri mana. Okey. So kita sambil-sambil orang cakap memikirkan apakah soalan yang bakal kamu tanya dengan Uncle. So insyaAllah Uncle akan menjawab setiap persoalan yang diajukan, yang mana Uncle tahu dan faham, dan pengalaman Uncle. Mana yang Uncle tahu, mungkin Uncle akan minta tempoh masa untuk tanya kepada mereka yang lebih arif, okay, terhadap persoalan tersebut. Okey, kita ada siapa di talian? Kita ada Rina Astriana. Assalamualaikum, hadir dari Tawau. Okey. Macam mana orang Tawau? Sehat? Macam mana Uncle punya suara? Clear ke tidak? So kita ada Rosnani. Assalamualaikum Uncle. Puan Rosnani daripada mana tu? Kita ada Yuni siapa ni? Yuni Faizi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Puan Umi. Iya. Puan Umi dari mana tuan? Silap Uncle macam area KK juga tu kan Puan Umi? Okey, Rosnani dari KK. KK for sure lah. Uncle rasa suara Uncle clear. Mana lagi kita punya viewer ataupun followers yang berada di selain daripada negeri Sabah, mungkin berada di Australia kah, ataupun berada di Singapura. Alhamdulillah, ada juga klien Uncle daripada overseas, orang Sabah kita juga yang selalu juga tanya. Ada juga yang sudah menghubungi Uncle. Okey, Puan Rina cakap suara Uncle clear daripada Tawau. Alhamdulillah. So kita ada Nani Balkis. Waalaikumsalam Puan Nani. Ina Zurina. Assalamualaikum Uncle. Okey, kita ada orang Selangor. Macam mana suara Uncle? Orang Selangor, clear kah? Ina Zurina. Area Tuaran Uncle. Okey, Puan Umi. Tuaran Uncle punya suara clear ke tidak? Okey. Mana lagi? Dari Sarawak mana? Dari JB, Kedah. Ada in kah hari ini? Ada masuk?
Ada join. Adena, waalaikumsalam uncle. Kita ada Miss Cinta, uncle. Kalau nak mengesahkan lafaz, perlu ke mahkamah terus ke? Sebab ustaz, sebab apa ni? Sebab lafaz luar mahkamah. Yes, wajib ke mahkamah. Siapa yang berautoriti? Siapa yang boleh mengesahkan lafaz cerai dalam Malaysia? Hanya hakim bicara. Kenapa uncle selalu sebut hakim bicara? Sebab uncle risau kamu tanya hakim di luar daripada mahkamah. Bukan kamu daftarkan kes. Yang itu tidak valid. Yang valid adalah kamu daftarkan kes ke mahkamah, perlukan perbicaraan, dan mahkamah ataupun hakim putuskan sehingga keluar satu perintah mahkamah yang mengesahkan status lafaz tersebut. Itu baru sah. Okey? Sebab banyak nih yang tanya imam, yang tanya ustaz. Dia cakap, oh itu ndak sah. Uncle mau maklum, bukan uncle menyangkal kebijaksanaan ataupun kepandaian ustaz ataupun pegawai agama. Tapi dalam undang-undang, dorang tidak berhak memutuskan apa-apa keputusan lafaz. Okey? Yang berautoriti cuma hakim bicara. So, mana-mana kes lafaz cerai luar mahkamah, sama ada soreh ataupun kinayah. Maksud soreh ini terang. Aku ceraikan kau talak 1. Aku ceraikan kau talak 3. Itu perkataan yang soreh. Maksudnya jelas. Cerai. Ada lagi satu lafaz cerai ini kita panggil kinayah. Di mana kinayah ni dia berunsur macam kias ataupun tidak jelas. Aku sudah tidak mau kau jadi bini aku. Baliklah kau ke rumah ibu bapamu. Itu salah satu lafaz cerai kinayah. Faham? Maksudnya Papa turun bawah bagaimana? Apa? Papa live. Nanti Papa cakap. Okey, jangan kacau. Okey, bye-bye. Okey, sorry anak kacau. So, seterusnya, apa-apa lafaz tu perlulah dibicarakan. Okey, siapa yang tanya uncle-nya? Miss Cinta, faham ya Miss Cinta? Okey, seterusnya kita ada Langit Tenang. Waalaikumsalam. Mau panggil puan ke tuan Langit Tenang? Kita ada Ina Zurina, clear suara uncle. Alhamdulillah. Mana yang cakap clear ni? Dari Selangor. Okey, puan Ina Zurina. Okey. Okey, suara uncle clear. Jangan kejar-kejar. Kita ada Puan Amidah Muhammad Yusuf Midah. Assalamualaikum uncle. Waalaikumsalam. Thank you Puan Midah. Dari mana tu Puan Amidah? Okey, kita ada Mills. Waalaikumsalam Puan Mills. Kita ada Bidadari Syurga. Waalaikumsalam Puan Bidadari Syurga. Kita ada Dewi Sindarsih. Okey, kita punya follower dari Sarawak, Dewi Cindrawasih. Apa kabar orang Sarawak? Suara uncle clear ke di Sarawak? Sarawak di mana tu? Kuching? Kalau lafaz cerai luar mahkamah memang kena denda. Yes. Puan Bidadari Syurga. Dari mana ni Bidadari Syurga? Okey. Mana-mana lafaz cerai apabila telah diputuskan di mahkamah, suami akan didenda, isteri tidak. Cuma dia didenda biasanya lambat sikit daripada kes lafaz cerai itu. Contohnya kes lafaz cerai itu sudah diputuskan pada bulan Oktober. Contohlah, let's say. Biasanya kes denda ni akan disabitkan oleh pendakwa syariah. Okey. Pendakwa syariah akan mensabitkan kesalahan si suami sebab melafazkan cerai di luar daripada mahkamah. Selalunya dia ambil masa 6 bulan ke atas. Kebiasaannya lah kalau di Kota Kinabalu Sabah. Kebanyakannya lah 6 bulan ke atas. Kadang-kadang ada yang sampai kes tu setahun pun ada baru dipanggil. Okey. Faham? Untuk wanita bekas isteri tidak payah risau, dia tidak akan didenda. Yang didenda orang yang melafazkan.
Okey, Puan Hamidah, saya dari Kota Blut, tapi sekarang menetap di KK ni, Uncle. Okey. Puan Azira James. Salam Tuan, saya dari Papar. Dapah, jangan panggil Tuan-Tuan. Panggil Uncle je dalam live ni, okey? So, okey, mana-mana yang ada dalam wall Uncle, either di FB maupun di TikTok, boleh teruskan dengan persoalan kamu untuk kita sharing kepada semua kita punya followers yang berada di dalam TikTok atau FB. Kita sama-sama pun belajarlah. Setiap soalan tu ada jawapan, seorang pun dapat belajar daripada question and answer. Okey, inilah anak bungsu Uncle. Bah, jangan kacau Papa. Boleh ya? Okey, duduk sana. Alright. Kita sambung balik. Kita ada Syam Honda. Isteri. Okey, sekejap. Bidadari ni lah. Okey. Syam Honda, isteri minta cerai. Boleh ke minta tebus talak dan tebus malu? Okey, tebus talak ni kamu kena faham. Maksud tebus talak di dalam mahkamah syariah adalah cerai huluk. Cerai tebus talak ni cerai huluk. Okey. Apa macam cerai huluk dan cerai tebus talak ni? Dia macam ginilah. Si bini mau minta cerai tanpa sebab yang munasabah. Biasanya dia akan begitu sebab dia tiada hati, dia tidak cinta. So dia mau bercerai, dia sanggup bagi something. Biasanya yang something Uncle maksud tekan ni selalunya duit lah. Contohnya macam pengalaman Uncle, suaminya sanggup lepas cerai jika istrinya sanggup bayar 10,000. Okey? Itu adalah satu amount yang dipersetujui oleh dua belah pihak. Si isteri pun setuju mau bayar, yang penting lepas cerai. Okey. So macam mana dia punya cara tu? Isteri kena bawa cash 10,000 di hadapan hakim. Maksudnya pemberian duit 10,000 tu hanya akan diberikan apabila si suami sudah melafazkan cerai di hadapan hakim, dan pemberian duit itu pun di hadapan hakim bicara. Itu yang dinamakan tebus talak. Manakala orang cakap tebus malu, tidak ada dalam mahkamah syariah. Mungkin kamu maksudkan saman malu. Saman malu tu boleh buat tuntutan di civil. Kita tiada ada di mahkamah syariah. Harap siapa Honda ni? Syam Honda. Faham ah? Okey, kita ada persoalan daripada Iza Ismail. Salam Uncle. Saya tahu yang sekarang cuma 3 perkara sahaja yang berjalan, iaitu wali hakim, bagus, PCLM dan persetujuan bersama. Jadi persoalan saya, apakah inisiatif atau tindakan kamu sebagai seorang peguam bagi kes lama yang tertunggak seperti saya? Okey. Kita di mahkamah, kita sebagai seorang peguam, biasanya tindakan kita hanya membuat satu surat. Surat memohon supaya kes dapat disegerakan. Itu sahaja yang biasa kita boleh lakukan sebagai seorang peguam, memandangkan kita sebagai seorang peguam hanya boleh meneruskan kes apabila kes dibuka di mahkamah. Okey. So, harap Puan Iza Ismail boleh faham sebab selagi mahkamah tidak buka, selagi itulah peguam kamu tidak dapat meneruskan kes tersebut. Kita pun tengah tunggu mahkamah buka untuk kes yang lain-lain. Okey, Puan Iza Ismail. Okey, kita ada soalan seterusnya daripada Ina Zurina. Macam kes saya Uncle, dah lafaz talak 3 tanpa ada saksi, itu adakah jatuh talak 3 itu? Okey, jatuhnya talak atau tidak hanya diputuskan oleh hakim. Okey, dalam kes PCLM, kita bergantung, kalau tiada saksi hakim akan
bergantung kepada keterangan si suami, pengakuan si suami. Seandainya suami tidak mengaku terhadap lafaz 3, maka hakim akan memohon si suami untuk bersumpah nafi. Jika suami itu sanggup bersumpah nafi, maka hakim akan putuskan cerai tidak berlaku. Okey. So maksudnya di sini, mana-mana lafaz cerai yang tiada saksi, keterangan suami sangat-sangat membuat penentuan terhadap perceraian tersebut. Kalau suami tidak mengaku, maka cerai itu tidak akan dapat diputuskan, maka akan diputuskan tidak berlaku cerai. Okey? Faham ah? Puan Ina Zurina. Uncle, soalan saya di atas tidak dijawab. Sekejap ah. Mana soalannya tu? Okey. Umi Faizi. Uncle, kalau kedua-dua persetujuan bersama untuk bercerai, dua-dua jugakah mahu isi itu borang atau seorang je? Satu orang saja. Contohnya kalau suami bersetuju, minta suami yang menjadi plaintiff. Okey? Dan isteri menjadi defendant, dan isi borang tu mengatakan ada persetujuan bersama. Buat satu surat, kalau si suami yang memfailkan tiada masalah. Isteri buat satu surat mengaku bahawa memang bersetuju untuk bercerai secara persetujuan. So lampirkan dalam borang permohonan persetujuan cerai. Okey, faham ah, Puan Umi? Okey, seterusnya. Waalaikumsalam, anak Khairul. Kita ada Miss Cinta, faham. Jadi tak perlu pejabat agama lah ya. Tidak perlu. Kalau mau pergi pejabat agama ni mau minta kaunseling. Kaunseling kena minta di pejabat agama. Contohlah, bukan mau bercerai tapi mau minta kaunseling dulu suami isteri. Itu pergi pejabat agama. Okey? Okey, faham Uncle. Makasih Uncle. Okey, sama-sama Puan Umi Faizi. So, soalan jam berapa Sofa buat ni? 9.30 sudah. Papa live dulu. Jangan lu kacau Papa sana. Okey. Bidadari syurga, Uncle. Aku belum kahwin. Cek lah bukan Puan. Okey, Cek Bidadari. Sorry, mana lah Uncle tahu. Cek ke Puan. Uncle panggil Puan je lah. Okey juga tu Puan. Macam bos-bos. Kan? Bidadari, Cik Bidadari. Mr. Y. Salam, baru dapat sertai live tuan. Thank you bosku, Mr. Y. Ada persoalan silakan Mr. Y. Boleh terus type persoalan. InsyaAllah kita akan share. Langit tenang, Masya Allah, comel adik tu. Alhamdulillah. Biasa anak kecil-kecil semua comel ni. Miss Cinta. Lafaz dalam WhatsApp kira talak apa ya Uncle? Saya lupa. Dia begini. Nak kisahlah. Talak tu dalam lafaz bercakap ataupun teks ataupun email ataupun pakai bahasa isyarat. Dia ada itu medium. Namanya medium menyampaikan maksud lafaz. Lafaz ni ada dua kategori. Satu kinayah, satu lagi orang panggil soreh. Soreh ni jelas, aku ceraikan kau. Kinayah ni dia berkias. Kita perlu ambil keterangan dan niat si suami. Apakah maksud lafaz kias tersebut? Kalau dia memaksudkan cerai, maka hakim akan putuskan cerai. Dia nak kisahlah email kah, type bahasa braille kah, asal dia soreh, maka itu adalah lafaz cerai. Okey? So kebiasaannya lafaz cerai soreh dia tiada ampun, confirm lafaz cerai. Walaupun alasan selalu orang bagi dalam keadaan tidak sedar, marah yang amat sangat. Itu kau cerita marah. Orang mabuk pun sah.
Yang minum arak tuh, yang orang cakap separa sedar, sedar nggak sedar, sedar nggak sedar, pun sah. Orang yang khayal disebabkan oleh penagihan dadah kah, itu pun sah. Orang yang berlakon pun sah. Orang yang berseloroh ataupun macam main-main lah kan, pun sah. Bila dia sebut lafaz talak yang jelas. Siapa? Apa? Nanti, nggak boleh. Pergi tempat mami lo. Oke. Alright, soalan seterusnya. Oke, Puan Azira James dari Papar. Thank you orang Papar. Teruskan dengan soalannya Puan Azira. Oke, kita ada aku Sitea. Cerai saya uncle ditentukan oleh hakim. Asbab suami pergi tinggalkan kami tanpa kabar berita. Oke. Kemuskilan saya di sini uncle sekarang, anak-anak sudah besar. Adakah bekas suami orang luar negara boleh ambil hak hadanah sama ni budak umur anak 11 tahun dan 8 tahun sudah. Okey, begini. Dia punya isu adakah... Sekejap, mana sudah soalan tu Adakah bekas suami orang yang orang luar negara lah, maksudnya bukan orang Malaysia, boleh ambil hak hadanah sama ni budak umur anak 11 tahun dan 8 tahun sudah? Okey. Jawapannya boleh. Okey, maksudnya dia ada hak di dalam menuntut hak jagaan anak. Ada hak. Boleh tuntut. Isunya di sini, dia berjaya dapat ke tidak? Itu bezanya. Maksudnya, setiap bekas suami berhak membuat tuntutan di mahkamah. Isunya, dia boleh menang ke ambil tu anak atau tidak. Itu beza. Kalau cakap dia berhak ke buat tuntutan, berhak. Bolehkah dia menang? Itu yang susah sikit kita mau cakap. Sebab apa? Prioriti hak penjagaan anak, kebiasaannya mengikut undang-undang adalah sama ibu, kecuali ada sebab-sebab tertentu. Contohnya, bapaknya ni even bukan warga negara Malaysia. Sebab kita dalam mahkamah ni, kita nak kisah warga negara kah, mualaf kah, dia layak. Perkataan layak ni maksudnya boleh buat tuntutan di mahkamah. Sama ada dia berjaya dapat atau tidak, itu isu lain. Sebab ada setempat ibu ataupun bapa yang bukan warga negara, dia boleh dapat tu anak atas sebab tertentu. Contohnya, orang yang rakyat Malaysia tu, nak kisahlah mama ke bapa. Okey, let's say lah mama ni. Mama ni terlibat dalam kes jenayah. Kes jenayah yang terlibat ni membolehkan si bapa tu dapat. Contohnya, si mama ni ada melakukan 5 perkara di dalam undang-undang yang menyebabkan hilangnya hak jagaan anak. Uncle selalu sebut, apakah perkara yang menyebabkan ibu ni hilang hak jagaan anak? Yang pertama adalah bernikah baru. Yang kedua adalah cuba untuk melarikan anak tersebut dengan niat untuk memisahkan anak tu supaya bapaknya nak boleh jumpa. Itu yang kedua. Yang ketiga ni murtad. Murtad ni keluar daripada Islam. Mama dia keluar daripada Islam. So itu pun menyebabkan ibu tu boleh hilang hak jagaan, so bapaknya boleh ambil. Yang keempat apa? Berperangai keji. Berperangai keji inilah selalunya bapa-bapa dapat. Sama yang nombor 1 tadi. Apa tu? Yang berkahwin baru. Okey? Terutamanya kes anak perempuan. So si bapa berkemungkinan akan berjaya dapat hak jagaan anak jika ibunya berkahwin baru. Yang keempat ni, yang paling banyak mama-mama buat berperangai keji. Let's say, mama kaki clubbing, kaki mau ginum, lepas tu ada bukti lagi. Siap. Benda-benda macam ginilah yang membolehkan seorang ibu itu
Jangan terlalu selesa, boleh hilang hak jagaan anak. Apakah perkara yang kelima? Ibu tu cuai di dalam menjaga anak dan hak asasi anak. Contohnya cuai ini membuat penderaan terhadap si anak, boyfriend yang mendera anak. Banyak kan kita dengar selalu di berita lah di mana boyfriendnya mendera anak, sampai masuk TV. Itu contoh. Tidak memberikan pendidikan kepada si anak. Contohnya sepatutnya dia di sekolah, anda kena pergi sekolah, kena suruh kerja di gerai, tolong dia konon. Itu pun orang yang menafikan hak anak. So ini perkara yang akan sebut menyebabkan seorang ibu tu hilang hak jagaan anak dan dapat pula sama si bapa. Faham ah? Nak kisahlah bapa dia orang mualaf kah? Bapa dia orang Afrika kah? Bapa dia orang Indon kah? Filipin kah? Bukan warga negara Malaysia. Selagi mana dia membuat tuntutan di Malaysia, masuk secara legal, yaitu pasport hidup. Ini ada orang, ibu nih, kebanyakannya perempuan lah yang tanya uncle. Uncle, saya boleh buat tuntutan kah? Tuntutan harta sepencarian. Boleh. Tapi pasport saya mati, uncle. Aisok na harapan. Pasport mati. Ada harti mau pergi mahkamah. Jangan kan pergi mahkamah, immigration dulu pergi tangkap. So, maksudnya, bila mau buat tuntutan, perlu tinggal di Malaysia secara sah. Bukan jadi parti. Ada pasport tapi expired. Itu tidak boleh. Okey, Puan Iza, terima kasih uncle. Kalau begitu bagus kita beli nombor. Buka sudah tu kedai nombor. Tapi bahagian perundangan masih lagi tutup. Kau ni Iza, anda boleh cakap macam gitu. Kau kasih sama kedai nombor. Okey, anda boleh macam gitu. Okey, kita hormat itu mahkamah. Walaupun kita kadang-kadang sakit hati pasal sistem dia tu bikin gerigitan. Okey, adakah Puan Iza cakap macam gini, besok mahkamah tu buka? Kalau anda buka, anda payah cakap begini. Bikin sakit hati. Nanti kalau mahkamah tahu Puan Iza cakap macam gini, dia tapuk kau punya file di bawah. Nah, lagi kita susah. Kan? So, anda payahlah kita cakap yang anda baik. Kalau perkara yang dicakap tu tidak boleh menyelesaikan masalah, anda payah cakap. Bagus kita sabar. Okey? Walaupun sakit hati. Okey? Okey, aku Siti Tina. Masya Allah, barakallahu fiq, uncle, sangat-sangat jelas. Alright, thank you. Alhamdulillah kalau jelas. Lafaz dalam WhatsApp. Okey. Alright, kita ada Puan Atira Osman. Assalamualaikum uncle. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, kalau ambil peguam kerajaan kena bayar ke? Kalau ambil peguam kerajaan free lah. Kalau bayar pun makali adalah kali iuran pendaftaran 10-20 ringgit kalau uncle tidak silap. Uncle pun tak berapa tahu sangat, tapi rasanya bayar tak banyak lah. Rasanya dia ikut level gaji. Kalau gaji di bawah 2,000 kan dah silap uncle lah, free. Kalau level gaji di atas tu mungkin ada cas bayaran sikit lah. Uncle rasa untuk lebih confirm kena tanya pihak Jabatan Biro Guaman Awam. Short form dia kalau kamu Google JBG. J itu apa? Jerman. Bukan Jerman. J itu jambatan. B itu bola. G itu guli. JBG. Kamu Google saya di JBG. Okay? Untuk cari JBG negeri masing-masing. Kalau macam di Sabah dia ada ekstra lagi satu yang free ni. Wisma Wanita punya lawyer. Wisma Wanita ni cuba try Google tu Wisma Wanita under Jewa. Jabatan Hal Ehwal Wanita. Okay. Lawyer Jewa ni pun free untuk orang Sabah. So boleh cubalah dua channel tersebut untuk mendapatkan hikmat perguam secara gracias, orang cakap kan. Secara bukan gracias, gratis, Indon cakap free. Okey, bidadari syurga, cek. Okey, cek bidadari. Saya suka dengar, boleh bla uncle live. Nanti kalau aku sudah kahwin senanglah. Ya, bagus jugalah ada ilmu perundangan supaya tidak terkeliru. Bukan mau cakap tertipu lah, keliru lah kan.
Sebab kadang-kadang suami yang tak berapa tahu undang-undang syariah ni, selalu yang berlaku laki bini ni begini. Kau ada gaji besar, aku nak bagi duit. Kau bayar rumah, aku bayar kereta. Oi, siok dia mengarah. Dalam, kalau kamu ada tengok live-live macam Ustaz apa tu, Azhar Hidrus pun, dia ada bagi tahu apa hukum suami suruh ni bini bayar tu ni, dibayar ni, bayar ni kan. So dalam undang-undang syariah, suami itu tidak berhak untuk mengarahkan duit gaji si isteri untuk bayar komitmen nafkah yang sepatutnya diperuntukkan oleh suami. Itu kamu kena tahu. Jangan silap. Kadang-kadang wanita-wanita, isteri-isteri di Malaysia ni dia ada banyak itu kasihan. Kasihan sampai lakinya nak kasihan. Lakinya pula ambil kesempatan. So berpada-padalah. Lebih baik tahu undang-undang daripada buta. Okey. Soalan seterusnya daripada Rubikan. Tuan, kalau masa edah bekas suami tak bagi nafkah selama 3 bulan tu, boleh tuntut lagi ke sekarang? Boleh. Kita ni mana ada limitation time. So buat sahaja tuntutan. Tiada masalah. Tuntut saja di mahkamah syariah. Haha, lucu bangkel ni. Iyalah tu, lucu. Awex Misteri. Wih, apa maksud nikah kampung tu? Okey, di Sabah, orang istilahkan nikah kampung ni nikah tidak berdaftar di Jabatan Agama. Dorang nikah dengan imam yang tidak bertauliah. Okey, itu maksudnya nikah kampung. Nikah tidak berdaftar di Jabatan Agama Islam negeri masing-masing. Yang itu secara umum lah. Kalau di Sabah, yang tidak berdaftar dengan JAHIM, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam negeri Sabah. Ini Awex Misteri ni daripada negeri mana? Sabah kah? Kalau orang Sabah anda tahu nikah kampung, Uncle hairan ni. Irian 9194. Assalamualaikum Uncle. Waalaikumsalam. Tuntut mut'ah untuk pasangan yang bersama selama 40 tahun lebih. Bagaimana jumlah ditentukan? Okey, dalam undang-undang kita tidak ada spesifik jumlah yang kamu boleh tuntut. Tidak. Kita tidak ada satu jadual pun. Actually, kamu boleh rujuk kepada peguam kamu. Dalam tuntutan mut'ah ni, benda yang tuntut duit ni Uncle syorkan kamu gunalah hikmat peguam. Tak kisahlah peguam free kah, peguam bayar kah. Sebab benda ni dia tiada sifir. Dia sebenarnya diukur mengikut kamu punya famous. Paling senang Uncle pakai bahasa Sabah ni ya. Yang bukan orang Sabah, Uncle harap kamu faham. Uncle buat live ni, Uncle suka pakai bahasa pasar supaya kamu faham betul-betul. Kalau Uncle pakai ayat undang-undang, banyak lagi yang tanya tu, begitu begini, okey. Dia dalam mut'ah ni, dia ikut macam mana famousnya itu si isteri dan macam mana mampunya itu si suami. Maksud Uncle famous ni, macam mana si isteri itu well known dengan dia menghadap malu kepada masyarakat tu disebabkan orang mengenali. Contoh, kalau artis bercerai dia lebih malu berbanding seorang guru. Seorang guru yang dikenali di sekolah lebih dia punya malu tu lebih daripada seorang mungkin pembantu am rendah. Mungkin tak ramai yang kenal pembantu am rendah berbanding guru. Pembantu am rendah mungkin lebih dikenali sebab pernah bekerja dengan kerajaan berbanding dengan suri rumah. So, tahap orang mengenali ini juga menjadi kayu pengukur di dalam menentukan tingginya nilai mut'ah. Contoh, anak menteri, mut'ahnya confirm lah lebih mahal daripada anak ketua kampung. Anak ketua kampung mungkin dia punya mut'ah lebih mahal daripada orang kampung biasa. Faham ah? Tapi mahal tak mahal pun dia diukur juga dengan kemampuan si suami. Janganlah kamu minta seorang guru, minta mut'ah bukan alang-alang, 500,000. Confirm, mahkamah tolak. Jadi biarlah ukur
tuntutan kamu tuh relevan terhadap suami itu mampu bayar. Oke, begitu. Jadi uncle mau ajar, mau explain dalam live yang 1 jam nih pasal macam mana mau tuntut muta'ah agak mustahil. Cuma yang uncle mau bagi tahu, kamu boleh tuntut muta'ah disebabkan berlakunya perceraian tersebut disebabkan oleh suami. Nggak kisahlah, ada orang tanya lagi, uncle, kalau saya cerai fasah boleh tuntut muta'ah kah? Boleh. Yang nggak boleh nih, kamu tuntut fasah disebabkan oleh kemiskinan si suami, itu nggak boleh. Kamu cerai pun pasal dia miskin, nggak bayar nafkah, kamu tuntut lagi muta'ah, memang nggak boleh. Orang sudah miskin, kamu minta lagi, itu tidak boleh. Kalaulah fasah disebabkan oleh kepapaan, kalau kita Sabah panggil oleh sebab kemiskinan yang tidak bekerja. Banyak nih suami ini bekerja, pasal tuh kena cerai bini. Dulu bekerja, sudah bini dia kerja gaji mahal, dia pula ndak kerja. Las-las bini fed up 2-3 tahun tiada kerja karena cerai. Fasah, sebab ndak bagi nafkah. Dia ndak bagi nafkah tuh, pasal tiada kerja tuh, itu kategori yang kamu ndak boleh tuntut muta'ah. Paham Siapa yang tanya uncle nih? Irian. Oke, harap Puan Irian kah? Tuan Irian kah? Uncle pun ndak pasti. Kita ada Miss Lisa. Waalaikumsalam Miss Lisa. Nak tanya boleh kalau si suami melepaskan cerai melalui telepon. Boleh berlaku? Kalau dia lepaskan melalui telepon, Puan perlu mengesahkan di mahkamah. Whatever lafaz cerai, telepon, WhatsApp, email, telegram, SMS, surat yang berlaku bukan di dalam mahkamah, perlu membuat pengesahan lafaz cerai luar mahkamah yang uncle selalu sebut short form dia PCLM. Wajib. Kalau kamu ndak buat, kamu pun ndak tahu status kamu cerai kan ndak cerai. Oke. Kita ada si aku si Tina. Dia bagi soalan. Ada yang pukul istri. Alright. Uncle mau tanya, selain daripada tuntutan fasah, tuntutan apa yang boleh dibuat untuk suami yang pukul istri? Taklik. Cerai taklik pun boleh. Dia ada dalam taklik yang ketiga, apabila berlakunya daral syar'i terhadap si istri. Klausa yang ketiga, coba cek itu sijil nikah kamu. Yang pertama pasal tidak bermuasyarah nih, maksudnya berkelamin lah. Yang kedua tu dia cakap tidak memberikan nafkah, maksudnya tidak bagi duit lah selama 4 bulan berturut-turut. Yang nafkah batin dari pun 4 bulan berturut-turut. Yang ketiga tu daral syar'i itu maksudnya kena pukul lah tuh. Oke, itu boleh buat tuntutan cerai taklik. Oke. Lepas tu lagi satu soalan daripada aku si Tina. Bila rumah tangga kita bermasalah, kemudian dimasuk campur pula oleh ipar duai, membuatkan masalah itu bertambah rumit. Adakah boleh kita buat aduan sama pihak mahkamah? Dia begini, penglibatan orang ketiga, nak kisahlah ipar duai kah, mentua kah, kawan kah, siapakah, benda ini kita tidak ada dalam membuat tuntutan atau dakwaan di mahkamah syariah terhadap orang ketiga. Kita tidak ada lagi peruntukan tu. Okey? Faham puan? Okey, puan aku Sitina. Untuk orang luar tu tidak ada lagi. Okey, so maksudnya kita hanya boleh dakwa si suami lah. Orang ketiga tu tidak dapat. Kita ada Kasyafiida. Prosedur cerai taklik dengan fasah sama ke uncle, lebih kurangnya sama aja. Alasan saja berbeza sikit. Ada yang dekat sama. Macam di cerai taklik dia cakap tidak membayar nafkah 4 bulan berturut-turut. Di fasah dia cakap 3 kali pasal nafkah. Okey, dia
poin dekat sama, tapi dia punya tempoh masa berlainan. Macam kena pukul. Daral syar'i di taklik, ada juga di di fasa, tapi dia lazim menyakiti. Okey, lazim menyakiti ni maksudnya lazim ni more than one time. Tapi di taklid, sekali saya jadi daral syar'i, kamu sudah boleh mohon taklid. Dia perkara tu sama, tapi dia berbeza dari segi bilangan mungkin, masa, okey. Tapi alasan dekat sama. Cuma fasah ni dia banyak, ada 16 sebab kenapa kita boleh tuntut cerai fasah. Kalau taklid kita ada 3 sebab kenapa kita boleh tuntut cerai taklid. Okey, seterusnya Miss Lisa. Puan Melissa dari Membakut. Apa kabar Puan Melissa? Okey, thank you Uncle. Sama-sama. Pejabat Uncle di mana? Pejabat Uncle di Muis sahaja. Okey. Miss Lisa, kalau bekas suami tidak memberi nafkah kepada anaknya, buat tuntutan di Mahkamah Syariah. Anak saya yang sulung sudah umur 13 tahun dan anak yang kedua umur 10 tahun. Tidak pernah diberikan nafkah. Makanya, Puan sebagai ibu kandung wajib membuat tuntutan di Mahkamah Syariah. Tuntut itu nafkah anak. Okey, sebab anak tu bawah umur, maka si ibulah yang wajib membuat tuntutan di mahkamah. Sangkut-sangkut pula Uncle, malam ni saya di Melaka ni Uncle, asal sana Lahad Datu. Oh, aku si Tina ni orang Melaka. Okey, sangkut-sangkut. So, dengarkan dah tu Tina. Uncle sudah maklum, kita tidak ada lagi peruntukan undang-undang untuk mendakwa orang ketiga, ipar dua itu di mahkamah. Kamu mengadu pun dia tidak ada poin. Kamu tidak ada poin di dalam kes kamu tu. Kalau mau cerai, cerai. Dia tidak ada cerita begitu begini, begitu beginilah. Tapi kamu boleh buatlah sebab kenapa kamu mau bercerai, itu boleh, tidak masalah. Syafi, Ida, kalau suami kaki pukul, tuntutan mana yang saya patut buat Uncle? Fasahkah atau taklik? Kalau kamu selalu dipukul, fasah. Kalau jarang-jarang dipukul sekali, 2 kali, taklik. Okey? Buktikan, perlu pembuktian. Kalau regularly dipukul, kamu tuntut fasah. Sekejap haus pulang tu. Okey, Puan Kak Syafi, faham Tengok kamu punya fakta. Kalau selalu kena pukul, kamu boleh buktikan selalu kena pukul more than 3 times, buat fasah. Kalau baru sekali atau 2 kali, kamu tuntut cerai taklik. Perlu pembuktian semua. Alright, Miss Lisa, faham Miss Lisa, kena buat tuntutan di Mahkamah Syariah. Kuratu Aini Zakaria, susah betul mau sebut. Kuratu Aini. Nak tanya bila mahkamah on? Belum lagi. Kalau ada Uncle sudah maklum di awal live, di akhir live. Sama-sama Puan Kasyafi. Ya, alhamdulillah Uncle dengar juga. Okey, thank you. Kita ada Nani Balkis, suami ada lepas cerai luar mahkamah, dah bawa kes ni sampai mahkamah. Suami tak mengaku lepas cerai. Okey, tak apalah. So maksudnya tak bercerai lah. Sebab hakim putuskan tak bercerai, suami nak mau mengaku. Saya dan suami sudah dari tarikh lepas cerai tu, macam mana tu Uncle?
dah tak tinggal serumah, tiada masalah anda tinggal serumah lah balik. Dia punya isu sekarang ni, kalau kamu tanya sah anda sah cerai, suami tidak mau mengaku di mahkamah dan hakim telah putuskan tidak bercerai, maka kamu masih suami isteri. Tapi kalau kamu tidak mau sudah sama laki itu, mau juga bercerai, disebabkan si suami ini menipu di mahkamah, sepatutnya cerai, dan kamu insist mau bercerai, kamu boleh buat tuntutan cerai taklik ataupun fasakh. Waalaikumsalam Puan Embeli 8. Embeli, betul gitu ah? Embeli ke Embel? Tuan, apa hukumnya kalau kena tangkap kalwat? Okey. Kalau kena tangkap kalwat, kamu pun paham-paham lah kan. Kalwat sama siapa? Kamu bini orang kan enggak? Kalau bini orang kena tangkap kalwat, memang parah lah jawabnya. Cuma tangkap kalwat tuh dia mau pastikan dulu bersalah atau enggak. Takut kena tangkap mungkin silap tangkap, kan? Jadi kita mau pastikan dulu disabitkan kesalahan kah tidak. Okey? Sebab tangkap ni boleh jadi ditangkap ni mungkin okey. Kalau sudah disabitkan kesalahan, memang banyaklah benda seorang isteri itu tidak akan dapat. Awex Misteri Sabah. Atira Osman, Uncle, untuk nafkah edah boleh minta dalam masa 3 bulan edah atau selepas edah baru boleh tuntut? Sebenarnya lepas bercerai kamu boleh tuntut sudah nafkah edah. Bercerai sehari ini, besok kamu tuntut, boleh, tidak masalah. Langit tenang. Perlu buat pengesahan nikah di mahkamah. Sekiranya juru nikah tiada tauliah dari pejabat agama. Betul? Langit tenang, kenyataan yang benar. Tak naik ke komen saya? Belum. Kalau naik Uncle jawab. Siapa nih? Embel. Embel. Tiada. Paling-paling yang naik salam. Tuan, apa hukumnya kena tangkap kalwat? Kalau disabitkan kesalahan, dosa besar lah bakhalwat. Okey. Uncle mau tanya dulu, yang bakhalwat ni bini orang kah? Bujang. Okey, langit tenang. Tuan, boleh jelaskan di sini dalam keadaan apa si isteri boleh tuntut cerai secara taklik? Dalam 3 keadaan. Okey. Kamu lihat sijil nikah kamu tu. Untuk kamu baca balik-balik tu taklik. Orang yang minta cerai taklik ni, yang pertama, si suami tu gagal memberikan nafkah batin berkelamin selama 4 bulan berturut-turut tanpa sebab yang munasabah. Yang contoh apa yang munasabah? Orang bertugas di luar negara bertahun-tahun itu munasabah lah. Kan itu tidak boleh lah mau tuntut cerai taklik. Tapi ini tidak diberikan nafkah batin ataupun berkelamin 4 bulan berturut-turut tanpa alasan yang munasabah. Itu boleh tuntut cerai taklik. Yang kedua, tidak memberikan nafkah zahir. Duit belanja isteri ya, bukannya anak, isteri. Selama 4 bulan berturut-turut, sama ada si suami kena bagi, wakilnya kena bagi, family-nya kena bagi, maka dia boleh tuntut cerai taklik. Yang ketiga adalah mereka yang mencederakan si isteri, pukul isteri, dera isteri, maki isteri. Boleh buat tuntutan cerai taklik. Siapa yang tanya nih? Langit tenang. Ada lagi. Dan adakah suami boleh failkan cerai secara fasakh di mahkamah? Boleh. Fasakh boleh dituntut sama ada suami atau isteri. Cuma memang rela suami minta fasakh. Sebab apa? Kebanyakan suami ini dia cerai aja. Sebab dia ada autoriti dalam melafazkan cerai di mahkamah. Memang Uncle sendiri selama berapa lama jadi lawyer, Uncle tidak pernah bawa kes fasakh mewakili lelaki. Belum pernah lagi. Tapi benda ni memang berlaku di sebelah Semenanjung.
Untuk di Sabah, uncle sendiri tidak ada experience bawa kes fasa, di mana plaintiff tu atau yang minta fasa ni adalah lelaki. Jarang. Selalunya memang perempuan. Okey? Sebab apa? Kenapa lelaki boleh minta cerai fasa? Dia ada 16 sebab tu, ada beberapa sebab yang membolehkan si suami tu menuntut cerai fasa. Contohnya, seorang isteri yang berperangai keji. Dia boleh minta cerai fasa. Okey. Kenapa ada lelaki memilih fasah daripada cerai biasa, walaupun dia boleh lafaz cerai? Beza cerai fasah dan cerai biasa adalah dari segi talak dia tu. Cerai taklid, cerai fasah, dia sama kategori dia. Dia panggil talak bain sugro. Maksud talak bain sugro ni, dia tidak boleh rujuk, tapi boleh nikah semula. Okey? Cerai biasa, talak rajai itu, hari ini cerai, besok boleh rujuk. Ataupun hari ini pun boleh rujuk selepas lafaz cerai. Macam mana mau rujuk? Ada dua kaedah. Pertama, kaedah dia melafazkan, dia sebutlah nama bini dia, Ayang, boleh kita rujuk? Kau setuju ke rujuk? Kita laki bini. Okey bang, saya setuju rujuk. Itu lafaz rujuk. Ada satu lagi, rujuk perbuatan. Apa macam perbuatan uncle? Berkelamin. Okey? Itu dikira rujuk. So maksudnya, perlukah nikah balik? Tidak perlu. Hanya melaporkan rujuk tersebut di Jabatan Agama. Kena datang 2 orang. Kalau rujuk ni kena datang 2 orang. Terutamanya kes-kes yang melibatkan perbuatan. Sebab Jabatan Agama tanya, betul kamu sudah berkelamin kemarin? Sudah. Okey, kena catat. So, sijil cerai tidak akan dicetak. Dia akan tukar sana sijil rujuk. Pasal itulah orang yang pernah bercerai dan rujuk, dia tidak sijil nikah. Dia panggil sana sijil rujuk dalam kertas tu. Okey? Langit tenang. Uncle harap menjawab persoalan tu. So, kita ada Haraso 11. Ustaz mau tanya, isteri WhatsApp balik-balik minta cerai sebab marah. Suami reply, biarpun tiada niat, macam mana tu? Kalau kau reply, kau cakap kau kasih cerai, gugur talak. Biasanya lah kalau kamu buat pengesahan di mahkamah syariah. So, jangan dilayan bini minta cerai. Itu sahaja. Embel, bujang. Kalau bujang, anda tangkap basah. Kalau nak mau kawin, tak payah kawin. Okey. Memanglah berdosa sebab berdua-duaan di tempat yang meragukan. Berdua-duaan ni maksudnya satu lelaki, satu perempuan lah. Okey. Kesalahan kalwat tidak dapat disabitkan bila bukan berdua-duaan. Kalau kamu bertiga, itu bukan kalwat. Walaupun kamu kena tangkap kalwat, kamu tidak akan dapat disabitkan. Ingat tu saja. Kalau kamu disabitkan, maka bayarlah denda. Kan? Tidak semestinya orang tangkap kalwat wajib kawin. Tidak semestinya. Atira Osman, tapi kenapa peguam saya kata tidak boleh minta selagi tidak habis edah? Begini. Mungkin itu fahaman peguam kamu. Di dalam undang-undang, kita boleh tuntut nafkah edah selepas bercerai. Kalau cakap lawyer kamu tidak boleh, cakap sama dia, tanya, undang mana-mana yang menegah isteri tuntut nafkah edah mesti mau tunggu 3 bulan. Cari buku undang-undang tu. Tidak ada. So, maksudnya bila tidak ada tegahan untuk membuat tuntutan nafkah edah selepas bercerai, jawapannya boleh. Sedangkan dalam cerai persetujuan pun boleh diminta nafkah edah terus, nafkah anak terus dalam cerai persetujuan jika dipersetujui oleh suami. Jadi, angka rasa lawyer kau silap. Kasih betul dia. Baca enactment. Cakap boleh. Hari ini cerai, besok tuntut nafkah edah. Boleh. Siapa cakap tidak boleh?
Sebab, kenapa alasan dia boleh? Kalau rujuk pun, suami still wajib bagi nafkah. What is the difference? Okay? Why mau tunggu 3 bulan? Tidak perlu tunggu 3 bulan. Itu secara logik uncle begitu, yang bukan undang-undang. Kalaupun kamu rujuk, dia cakap mana boleh, nanti kamu rujuk balik. Jadi, kalau sudah rujuk, nak boleh dapat nafkah istri. Beza orang sudah bercerai karena panggil nafkah iddah. Nafkah dalam waktu tidak bercerai karena panggil nafkah istri. Tiada different. So, boleh tuntut. Tidak bagus juga kalau uncle cakap lawyer kau ni dah tahu. Kan? Sebab dia belajar undang-undang juga macam uncle. Bertahun-tahun. Embel, kalau frontliner kena gantung kerja kah? Aduh, Embel. You are wrong person untuk tanya uncle kamu kena gantung. Sebab uncle lawyer. Uncle bukan pemegang undang-undang buku KKM. Kan? Uncle tak tahu kamu punya pekeliling macam mana ke apa. Jadi beginilah. Basically lah beritahu sama bos-bos kamu. Kami dikenakan belum sabit kesalahan pun cakap. Lagipun undang-undang jenayah syariah ni bukan macam undang-undang jenayah sivil. Kan? Uncle tak pasti kamu ni boleh undang-undang yang dikenakan apabila dikenakan khalwat bayar je lah. Bayar denda. Harasso, uncle. Iya, Puan Harasso. Terima kasih Tuan atas penjelasan di sini. Langit tenang, sama-sama. Puan ke Tuan tu? Ambel, apa tindakan yang dikenakan kalau kena tangkap kaluat? Kena sabit kau bawa pi mahkamah oleh pendakwa syariah dan berkemungkinan tinggulah apa yang kau kena, denda duit kah? Ataupun kena masuk penjara kah? Tinggulah kesalahan tu macam mana. Langit tenang, Embel 8, kesalahan kaluat di Malaysia akan dikenakan denda atau penjara. Jadi hati-hati bercakap, jangan sampai hakim marah sampai kena penjara. So Ustaz, saya kena pi MUIS kah mau rujuk sebab saya jawab bah. Saya jawab bah. Ya. Kalau kau cakap bah, kena pergi MUIS. Untuk laki bini ya kena pergi MUIS kalau rujuk. Pergi tingkat 10 kalau di Jahin KK. Wisma MUIS. Blok A. Langit tenang 5454. Kalau frontliner kena tertib. Aduh, dari tadi lagi kena tanya tertib. Cuba tanya bagian tata tertib. Salam uncle, nafkah edah tu apa? Nafkah istri selepas bercerai. Itu dipanggil nafkah edah. Siapa yang menanya ni ya? Syabela Zarina. Okey? Faham ah? Nafkah edah itu adalah nafkah selepas bercerai. Berapa lama? 3 bulan untuk orang tidak mengandung. Orang yang mengandung berapa lama nafkah edahnya? Sampai beranak tu anak. Siapa ni? Rosmeria Ros dari Sandakan. Thank you Puan Maros. Okey. Berapa banyak ni soalan ni? Uncle, di mana kita boleh lantik peguam yang tidak berbayar? Yang tidak berbayar. Free kah? JBG lah. JBG kalau di Sabah ada lagi tu Jewa, Wisma Wanita. Try cari sana Google. Okey, jangan pula tanya uncle di mana. Aduh, ina. Uncle pun dah tahu. Okey? Tapi yang uncle tahu JBG ada di Wisma MAA. Kalau di Sabah lah. Jewa di Wisma Wanita lah. Cari. Okey, Rosemary Ross. Saya mahu tanya, kalau cerai tanpa sijil nikah boleh tuntut edah kah? Jangankan tuntut edah, minta cerai pun kau tak boleh. Sebab tiada sijil nikah. Macam mana mau bercerai? Kena buat dulu pengesahan nikah, baru boleh bercerai. Okey, itulah kesan terhadap nikah tidak berdaftar. Okey. Alhamdulillah, soalan pun sudah habis, jam pun sudah pukul 10.
Okay. Thank you for join Uncle. Followers Uncle di TikTok maupun di mana namanya nih? Di FB. Okay. So kita akan bertemu kembali pada besok malam pada masa yang sama. Thank you. Mana yang baik tu datang daripada Allah. Kalau ada salah cakap Uncle, mungkin kasar ke apa bahasa tu ndak ngam untuk kamu kah? Niat Uncle satu saya mau kasih faham kamu dengan jelas. Okay. So thank you for join. So kita jumpa lagi besok malam dan standby soalan banyak-banyak. Alhamdulillah. Terima kasih di atas perkongsian ilmu. Thank you Langit Biru. Bye Uncle. Bye juga apa nih? Siapa namanya? Awex Mystery. Oke. Oke, sama-sama Puan Ros. Assalamualaikum.